Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammimil khair. Yang saya kasihi tuan-tuan Al-Fadhil Tuan Imam, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam ni saya akan bicarakan tentang babun ma jaa fi ifsya'is salam wa it'amit ta'am. Bab yang telah datang pada menyatakan hadis yang menunjukkan atas suruh mensiarkan salam dan memberi makan makanan. Mana hadis pada malam ni nak bicarakan tentang apa yang dimaksudkan dengan supaya kita tidak mengabaikan perkara yang mudah dalam amal kita, iaitu antaranya ialah ifsya'us salam. Kita sebarkan salam dan kita menjamu orang untuk nak makan. Ketahuilah sekiranya saudaraku, tidak ada satu kaum melainkan apabila berjumpa seorang, dengan seorangnya adalah salamnya. Semua orang berjumpa dengan orang ni, dia akan tegur. Dia tegur. Terutama kalau kita tengok orang-orang mak saleh, orang putih, mereka ni cukup pemurah. Mana dia ambil hak Nabi sebut tu. Dia jumpa siapa dia pun, okay, good morning, morning. Dia mesra dengan orang. Semua orang, dia apabila tak kira mana kaum bangsa pun, dia berjumpa dengan orang tu, dia akan sapa, maknanya dia akan tegur. Dia akan beri, orang kata apa, sebagai satu sapaan. Cuma kita di dalam Islam ni, kita diajar dalam bentuk kita memberikan ucapan salam kepada orang yang kita temui. Dengan kelakuan dan perkataan, maka agama kita telah pun menentukan atas perkara salam ini. Orang lain pun dia ada shake hand dia, salam kan. Itu cara dia lah. Artinya itu ialah cara-cara untuk dia nak apabila bertemu dengan seorang yang dia kenal ataupun dia tidak kenal.
dan telah ditentukan salam dengan kelakuan dan perkataan itu. Maksud perkataan itu ialah iaitu kita beri Assalamualaikum. Itu adalah merupakan ungkapan kalau nak penuhi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri salam tu sunat, jawab wajib. Dan walaupun ada dari kalangan orang-orang Arab ni pun yang otak-otak sekular ni, dia jumpa orang tak beri salam, dia panggil sabahan nur, sabahal khair. Macam kita kata good morning, good afternoon, good night. Ataupun kita katakan salam sejahtera, tak wajib jawab pun. Yang wajib jawabnya ialah dengan ungkapan apabila orang beri kepada kita Assalamualaikum. Kerana ucapan salam ni ialah merupakan ucapan untuk ahli syurga. Ucapan salam kita ucap tu. Besok bila kita nak masuk syurga besok, antara ucapan yang akan diungkapkan kepada orang yang welcome nak masuk syurga ini ialah dengan salamun alaikum, maknanya berikan salam kepada kamu semua. Batu ungkapan salam ni ungkapan yang mulia. Bila kita orang beri salam pada kita, maka kita wajib untuk kita jawab. Berbeza dengan ungkapan-ungkapan lain, walaupun maknanya kita kata salam sejahtera atas kamu, tak wajib jawab. Dan kelakuannya iaitu berjabat tangan seorang dengan seorangnya. Maknanya itu lebih baik lagi, afdal ialah kita bagi salam dan kita berjabat tangan, jabat salam. Jabat salam. Cuma bila jabat salam ni, kita tengok dia kalau ikut sunnah Nabi, baginda ni bila dia salam dengan orang, dialah orang yang paling lambat sekali lepas tangan. Kita ni pula kadang-kadang salam pun macam touch and go ya. Bebek salam terus. Salam gitu kan, tak kena kan. Kita salam sebenarnya. Dan kita tengok wajah dia sebenarnya salam tu. Jangan bila salam tengok wajah orang lain, tengok lain tak kena. Sunnahnya ialah Nabi dia akan tengok, pegang, tengok muka orang yang dia bersalam tu, baru dia punya ada ruh hikmah kita disunatkan untuk kita bersalam. Bukan salam pakai gabui tangan gitu kan. Tu apa, tak ada, kita tak sunnah. Tujuan dia kita salam tu tadi. Salam tu ungkapan mulut dan kita berjabat tangan dengan seorangnya tadi. Maka siapa yang berjumpa seorang dengan seorang lalu memberi salam ia, maka siapa dahulu memberi salam itu, maka ialah yang lebih dapat pahalanya. Yang paling terbaiknya kita ni mulakan beri salam dulu. Itu yang paling baik. Pahala banyak. Kalau ikut adabnya ialah orang yang naik kenderaan beri salam kepada orang yang berjalan. Orang yang berjalannya beri salam kepada orang yang duduk. Itu dia punya adab dia. Orang muda beri salam kepada orang tua. Itu dia punya disiplin adab tadi. Dia bincang dalam kitab Salikin, ada bincang bab kita ni. Adalah salam yang telah dimasyhurkan di dalam Islam. Ini diadakan dia dari mula Islam lagi. Maka semenjak sudah diadakan dia telah pun dipecut, maknanya dikuatkan lagi oleh Nabi mensiarkannya. Maksudnya ungkapan kita beri salam pada orang ni
ialah merupakan satu ungkapan daripada mula Islam lagi. Itu adalah merupakan ungkapan-ungkapan yang baik sebagai satu doa. Sebab tu kita doa kawan kita, Assalamualaikum, salam sejahtera atas kamu. Dia pula jawab, Waalaikumsalam. Sama-sama doa. Kita berjumpa dengan kawan kita, kita mendoakan dia dan dia pula mendoakan kepada kita. Kalau orang kafir pula bagi salam kita macam mana? Assalamualaikum Ustaz. Kita jawab pada dia wa'alaika saja. Wa'alaika. Wa'alaika. Kadang-kadang biasalah kan, Cina-Cina duduk kampung kita lama kan. Terutama belah-belah Cina Kelantan tu. Salam duduk mulut. Mengucap duduk mulut. Asing tak bawa ikan kau ni, Allah, la ilaha illallah. Lupa. Pasih. Kadang-kadang mengucap lebih pasih daripada Melayu. Tapi dia tidak Islam lah. Dia tidak diiktiraf sebagai orang kata apa, Islam. Islam dia mesti i'tiqad dia, lidah dia, dan juga ikrar dengan lidah, ikrar bil lisan, wa tasdiqu bil qalbi wal amal bil jawarih. Dia ikrar dengan lidah, kemudian dia membenarkan dengan hati, kemudian wal amal bil jawarih, dia beramal dengan anggota dia. Dia beriman, dia kata Allah Ta'ala ada di mulut, dia benarkan dekat hati dia. Kemudian wal amal bil jawarih, dia melakukan amal semayang tadi, melakukan amal puasa dengan anggota dia. Itu maksud iman, ya. Dan disukakan oleh Nabi dengan berbagai-bagai kesukaan. Setengah daripadanya disabdakannya menjadikan berkasih-kasih dan baik hati di antara orang yang bersalaman tadi. Apabila kita beri salam ke orang tadi tu, tuan-tuan, bermakna kita menzahirkan kegembiraan kita kepada dia. Menzahirkan kegembiraan kepada dia. Macam kita bila bagi salam, sebab tu kalau kita tak berlaku lah orang Arab ni dia bertumbuk kadang-kadang sebagainya. Assalamualaikum. Okey, ya Allah, selesai masalah. Kita orang Melayu jangan dendam 7 keturunan. Tak dapat pak dia anak Tapi orang Arab ni dia selesai. Dia bergaduh orang-orang tu, bagi salam, sallallahu alaihi wasallam, habis selesai masalah kan. Kita orang Melayu kita dendam ni, payah ni nak maaf orang ni. Ini kita nak tunjukkan tentang bagaimana kalau bagi salam ke orang dia suka. Kita pun bila bagi salam kat kita suka. Macam itulah juga orang apabila kita beri salam pada dia, itu dikatakan dengan ucapan salam ni tadi memberikan kegembiraan, kesukaan kepada orang. Setengah daripadanya disabdakan menjadi berkasih dan baik hati di antara orang yang bersalaman dan mendapat pahala di negeri akhirat. Dahlah kita tu minta doa kesejahteraan kepada kawan kita, kita memberikan kegembiraan kepada kawan kita. Yang paling penting ialah kita dapat pahala dengan kita memberikan salam tu tadi. Oleh itu, sahagialah orang Islam jangan lupa akan pesanan syarak kita dengan sebab bermegah-megah dengan salam orang yang beragama bukan Islam, maka mendatangkan yang demikian itu bercerai serta jauh dari pahala di sisi Allah. Maka kita tak boleh pahala lah. Sebab itu katakan dengan orang bukan Islam, kita tidak boleh memberikan salam. Salam ni ungkapan yang mulia, ungkapan untuk ahli syurga. Untuk ahli syurga. Untuk ahli syurga salam ni. Dengan mereka just kita hanyalah orang kata tak apalah, salam sejahtera kan, selamat pagi, tak apalah, sebagai tanda kita nak appreciate, nak hormat dia. Bermula dalil yang menunjukkan atas suruh siarkan salam secara Islam itu ialah sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, An Abdullah bin Salam qala
lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata an jafala nasu ilaihi. Wa qila qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi, namanya ialah Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni ialah dia ni dulu ialah ahli kitab. Ahli kitab kemudian dia beriman. Dia kebanyakan ahli kitab ni tak beriman. Banyak ahli kitab ni. Tapi ahli kitab ni ahli kitab yang beriman. Nama dia adalah Abdullah bin Salam. Orang Yahudi ni tuan-tuan, dia tahu tentang kelahiran baginda ni melalui dalam kitab Taurat tadi dah sebut dah tentang akan lahirnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu orang Yahudi semua nabi dia percaya. Yang dia tak percayanya ialah Nabi Muhammad. Sebab tu nabi lain dia sebut Moses, Abraham, Isa, Jesus. Tapi Muhammad dia tak ada. Dia tak percaya. Pasal dia marah. Depa duk anggap bahawa nabi akhir zaman tu ialah daripada keturunan orang Yahudi, bangsa Yahudi. Itu yang menyebabkan mereka tak boleh terima tentang kedatangan baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul. Sebab tu dulu ni anak-anak dia pun lahir anak dia pun nama Muhammad. Lahir Muhammad. Dia pasal apa dia dah anggap harapan mereka ialah Nabi Muhammad ni nabi akhir zaman tu ialah daripada keturunan dia. Tiba-tiba bukan daripada mereka. Sebab tu dia hot, dia marah sangat. Abdullah bin Abbas ni antara yang disebut sebagai ahli kitab yang jujur. Kisah Abdullah bin Abbas ni, Abdullah bin Salam ni, Abdullah bin Salam ni dia masuk Islam. Satu hari Abdullah bin Salam ni duduk di rumah Nabi. Duduk di rumah Nabi. Kemudian puak-puak geng-geng musyrikin mari jumpa Nabi. Percaya tak? Apa kamu kenal lah Abdullah bin Salam? Kenal. Baik, Abdullah Salam ni baik semua. Baik, bagus semua ni. Dia ni orang baik. Orang Yahudi sama lah, orang musyrikin. Yang Yahudi pun mari tanya gitu. Baik, kenal ni pemimpin kami memang baguslah dia. Orang kami hormati dalam kalangan kami. Dia kata apa semua kami ikut belakang. Kemudian Allah bin Salam keluar dia kata. Allah bin Salam ni dah beriman lah dengan apa yang kau bawa. Dia dengar kata Allah bin Salam beriman tu, terus dia maki, ni celaka, bohong, tipu. Yang tadi dia puji. Tapi bila dia tahu kata Abdullah bin Salam ni beriman dengan apa yang Muhammad bawa, terus dia maki ulama mereka ni, ulama Abdullah bin Salam tadi. Dia Abdullah bin Salam ni ialah merupakan salah seorang sahabat Nabi. Dan apa makna sahabat? Sahabat ni ialah orang yang sempat berjumpa dengan baginda. Orang bertemu dengan baginda, tu sahabat. Satu. Yang kedua, sahabat ni ialah orang beriman. Itu sahabat. Kalau dia tak beriman, macam Abu Lahab, Abu Jahal, dia berjumpa tapi tak beriman, itu bukan sahabat. Sahabat ni dia berjumpa dan dia beriman. Yang ketiganya, dia sahabat ni merupakan orang yang beriman sampai mati. Ada dari kalangan mereka pula yang lepas baginda wafat mereka murtad baginda itu bukan dinamakan sebagai sahabat.
Jadi Abdullah bin Salam ni merupakan disebut sebagai sahabat tuan ya. Katanya tak kala datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke negeri Madinah pada masa ia berpindah daripada Mekah, yakni pada mula tibanya ke negeri Madinah. Berlari-larilah orang semuanya dengan segera pergi jumpa akan dia di pintu negeri Madinah itu. Jadi Abdullah bin Salam kata, lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata anjafala an-nasu ilaih. Dah baginda sampai di Madinah ni, orang pakat lari-lari nak disambut baginda. Sambut baginda. Itu yang katakan tala al-badru alaina tu, yang pakat tu nasyid kan. Pakat gembira. Dan dikata orang di situ, di sini telah datang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beritahu riuh rendah satu Madinah tadi. Bagi tahu di mana-mana cerok pun kata Muhammad dah sampai ke Madinah. Telah datang Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh sukacita semua orang itu, sebagai tiada lepas menyebut kedatangan daripada mulut mereka itu. Mana gembira pakat sebut cerita belakang. Macam kita lah nak sambut orang besar-besar sebagainya kan. Semua pakat tu kampung buat cerita bila nak mari, besok nak mari kan. Tiba-tiba dah sampai. Jadi semua pakat cerita benda gitu. Dan begitulah juga orang Madinah sebut, bising. Pakat sama-sama mereka tu nak menyambut kedatangan seorang insan yang agung. Dan orang itu pun habis berduyun-duyun lari berjumpa dan sambutnya. Bila aku dengar demikian itu, maka aku ambil berat pula ke atasnya dan merasa pada hati aku untuk mau melihatnya. Abdullah bin Salam waktu itu belum lagi dia Islam. Dia pun nak tengok apa yang insan hebat dengan ni. Apa manusia yang hebat sangat ni, yang orang pakat nak sambut dan jemput dia ni. Dan aku pada masa itu beragama Yahudi. Jadi kebilangan pada orang, aku seorang pendeta masyhur. Dia seorang ulama Yahudi yang dia anggap ahli kitab, yang alim, yang masyhur pada ketika itu. Faji'tu bin nas la anzaru ilaihi, dia kata. Falamma tasbatu wajha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam araftu anna wajahu laisa biwajhi kazab, dia kata. Maka aku datang kepada Nabi itu di dalam orang-orang banyak itu supaya aku lihat akan dia. Maknanya faji'tu bin nas, aku pun celah maksud dia. Aku bercelah ramai manusia tu, li'anzura ilaihi, aku nak tengok insan yang mereka sambut ni siapa dia. Nak tengok tadi. Dan aku telah pun mengetahui tanda-tanda ni Muhammad dalam kitab Taurat. Kerana ahli kitab ni tuan-tuan, mereka tahu tentang peribadi baginda ini dalam kitab Taurat, cerita detail. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu tentang peribadi baginda ni lebih daripada mereka tahu tentang anak dia. Anak dia mereka tak tahu lagi sifat macam mana. Tapi sifat Nabi ni dah dia cerita dengan detail di dalam kitab Taurat. Inilah insan yang akan lahir tadi, sifatnya, wajahnya macam-macam ni. Sebab tu dia kata aku dah tahu benda ni, kata sebut tu. Apabila aku lihat akan dia, nescaya tahulah aku iakah Rasul ataupun bukan dia. Aku nak tengok.
Bila pergi tengok tu, sama ada dia ni Rasul ataupun bukan Rasul. Pasal sifat-sifat tu kena tengok dah dalam kitab Taurat ni tadi. Maka tak kala sampai aku kepadanya, maka aku tatap lihat kepadanya. Aku tengok wajah dia. Daripada rupanya dan wajahnya dan kelakuannya, rupanya, wajahnya, kelakuannya, cakapnya, tahqiqlah, maknanya confirm lah pandangku kepada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka taulah aku bukannya wajah orang yang pembohong buat mengaku dirinya Nabi. Bila tengok wajah dia ni bukannya laisa biwajhi kazab, bukannya wajah orang bohong. Kalau wajah orang bohong ni kita tahu muka kering, kita tengok kan. Bukan tengok muka dia kering, kita boleh kenal tengok muka muka orang bohong kan. Ni dak ni orang tengok dia. Kan? Tengok wajah dia ni bukan orang bohong, orang baik. Orang ketahui ini bukan wajah bohong. Kan? Sebab tu kadang-kadang kita kadang-kadang nak tengok, nak marah kat orang sebagainya kan. Kadang-kadang kita tengok wajah dia terlihat. Macam mana kita nak kata dia tak betul? Tengok wajah dia pun kita tahu kan. Orang baik sebagainya. Kita ni, sikap kita ni tuan-tuan, Islam kaedah ni pegang apa? Nahkum bizawahir wallahi yatawalla as-sarair. Ni kaedah dia. Kita hukum tu hak luar. Bak dalam ni serah kat Tuhan. Kita hukum luar. Kita tengok dia wajah watak dia orang baik, maka kita pegang dia orang baik. Dia orang baik. Kita tak perlu kita katakan nak pendetilan, nak korek perut dia, tu bukan kerja agama suruh. Kita tengok dia orang baik, baik. Ada orang kata pula, ustaz, Allah dia berlakonnya ustaz. Memang berlakon boleh, tapi berlakon tak boleh lama tuan-tuan. Berlakon tak boleh lama. Dia nak berlakon baik tak boleh lama. Dia ni memang jenis tak semayang, ataupun jenis yang tak pernah orang kata jarang mari masjid. Masjid pun mari seminggu sekali ya. Tu pun Jumaat semayang, asar tak semayang. Tiba-tiba kebetulan dia menikah pak mentua dia tu untuk lebay, untuk siap ke, untuk imam masjid ke, ustaz kan, dia pun terpaksa berlakon lah. Wajib semayang, makik subuh semayang kat rumah kan. Lepas tu balik rumah pak mentua bangun semayang, duduk di rumah haram tak semayang pun kan. Pasal apa? Duduk rumah haram tak semayang. Pasal apa? Dia pasal balik rumah pak mentua, saya pak mentua dia untuk imam ke sebagainya kan. Tapi tuan-tuan, dia boleh berlakon sekejap ya. Pada benar nak berlakon ni dia tak boleh lama. Dia tak boleh lama. Akhirnya terkeluarlah, itulah akhlak perbuatan dia sebenar. Memang dia tak semayang. Memang dia tak semayang. Dia boleh berlakon. Selama ni dia berlakon. Boleh lah berlakon. Sehari dua boleh, seminggu dua boleh. Lepas tu itulah wajah dia sebenar. Benar manusia memang orang kata boleh berlakon ni tak boleh lama. Lama kelamaan watak dia akan diketahui juga. Akan diketahui watak dia sebenar. Batu Islam ajar kita lagi, dia kata apa? Nabi sebut, iza ra'aitumur rajula yu'tadu ila al-masjid fa'tabiru bil iman atau kama qala. Apabila kamu tengok seorang laki-laki yang rajin berulang-alik mai masjid, maka kamu anggaplah dia ni orang beriman, orang baik. Orang baik. Buat tengok dia ni orang rajin suruh masjid dia berlakon tak boleh lama mana. Dia tak boleh berlakon lama mana. Kamu anggaplah dia tu orang baik. Kerana sebab tu akhlak ni, kata Imam Ghazali, akhlak ni benda yang datang daripada hasil daripada lonjakan daripada dalaman kita.
Ada mutakalluf, benda yang tak boleh dia nak paksa buat. Kalau dia paksa tu berlakon dia tak lama. Bukan akhlak. Akhlak ni dia datang dengan secara sendiri. Dia berwatakkan sendiri datang, bukan kerana dipaksa orang. Kalau paksa orang tu bukan akhlak. Dia tak boleh berlakon lama. Lama kelamaan orang kan dia akan terjelma. Itulah wajah dia yang sebenarnya tadi. Jadi apabila dia Abdullah bin Salam dia tengok wajah dia tu laisa biwajhi kazab. Dia ni bukan orang bohong lah. Kalau orang duk dusta dengan dia cakap tu itu bukan dia kata. Maka tahulah aku bukannya muka itu muka orang pembohong buat mengaku dirinya sebagai Rasul. Tu kadang-kadang kita dah tengok orang duk ikut kan. Ada duk ikut ajaran-ajaran sesat kan. Duk mengaku hak yang apa Rasul Melayu kan. Saya pun heran. Hak baru yang baru ni pula kita tengok yang duk bawa pengaku kata Imam Mahdi nak turun hari Arafah di Mekah. Banyak orang terkena apa hati orang pakat pergi Mekah kena tipu buat dia. Lah. Sebab itulah orang kata apa? Kita nak mengaji dalam satu perkara ni tuan-tuan. Itulah bermula dengan ilmu. Mula dengan ilmu. Kan? Berarti Imam Malik kata man tafaqqaha fala tasawwafa faqad tafassaqa. Man tasawwafa fala tafaqqaha faqad tazandaqa. Man tasawwafa, siapa ada tasawuf, siapa ada fiqh. Man tafaqqaha, siapa yang ada fiqh. Fiqh alim, tahu belaka haram halal semuanya. Tapi fala tasawwafa, tak ada tasawuf, tak beramal, fasik. Dia fasik. Tahu hukum nutup auratnya wajib, dia tak tutup. Tahu semua hukum hakam, fasik. Tapi siapa yang ada tasawuf, siapa yang ada tasawuf fala tafaqqaha, tapi dia tidak adanya fiqh, faqad tazandaqa, zindik. Zindik ni macam kafir lah. Kafir, zindik. Sebab apa zindik? Zindik ni kerana dia fiqh dia tak tahu. Tu yang kadang-kadang hak setengah masuk kan. Minta maaf lah, saya bukanlah orang kata apa, jangan pula kata orang kata macam Wahabi pula nak anti tarikat bagi tidak gitu kan. Ni kadang-kadang orang tarikat. Tak apa orang tarikat tak apa. Tarikat syarat mesti ada ilmu. Ni hak jadi merapu ni ilmu tak ada. Tak ada ilmu. Tu yang dia rosak punah. Kalau kumpulan-kumpulan tuan-tuan tengok macam keluarga Mufti ni 9, bukan Mufti ni, Mufti Syekh Murtada dulu tu, mereka tu ada tarikat Ahmadiyah tak ada saya. Dia tarikat ni yang masyhur Ahmadiyah, Syaziliyah, tarikat ni. Kita tak dengar pun puak-puak dia tu sesat, merapu Syekh Faiz, ayah abang dia dulu. Pasal apa? Pasal mereka alim, ada ilmu. Ada ilmu. Dulu almarhum Profesor Dr. Muhammad Saidun, orang Brunei dan menantu kepada Mufti ni 9 dulu, Syekh Said Ma'amad tarikat. Almarhum Dr. Harundin pun Ma'amad tarikat. Ada tarikat mereka. Tapi itu tak dengar ada merapu-merapu ni. Tak dengar lah. Ni hak yang ilmu tak ada. Mula dia masuk tu, awak semayang ni pergi masjid tu semua kulit lah. Tak semayang aku isi. Bagus eh. Tak semayang tu isi. Dan orang percaya tuan-tuan. Orang percaya. Saka benda semayang ni asah. Asah tau. Hang boleh menafikan wajib semayang tu berdosa murtad. Kalau setakat tak semayang pasik ya. Mayang wajib dah wajib, pasal tak mayang malas, fasik ya. Kalau ikut di segi akidah Sunnah wal Jamaah, dari seksa dalam neraka masuk syurga balik.
Tapi hang apabila hang dah kata tak wajib, murtad. Ni bahaya. Ni bahaya punca dia. Pasal kita ilmu tak ada. Kadang-kadang hang yang dulu. Bukan sebab tu saya kata tadi ada tarikat betul, tak ada masalah. Kadang-kadang kita tengok hak nak pergi meratib tempat dia. Perempuan memang meratib dengan tok guru duduk dalam bilik. Jantan duduk luar. Pelik kan? Dia kata tak apa, tok guru tu dia punya makam lain. Makam apa? Awak dia malaikat. Ini semua pasal jahil punca dia. Jahil punca dia. Bukan saya minta maaf, bukan saya marah dah. Kalau nak ikut tak masalah, tapi kena ikut. Sebab tu saya kata tadi ada orang ada ilmu bagi, tak ada masalah apa. Saya nak sebutnya bila kita tak ada ilmu tu jadi dia. Kita tak faham benda-benda asal. Mari guru tarikat duk beri salam jantan perempuan. Itu bukan tarikat, tu nama tarikat nama dia. Nabi ni tak pernah salam lagi perempuan tu. Tiba-tiba takkan hal lebih hebat daripada Nabi. Dia makam lain. Tak ada. Itu sebab tu saya kata tadi, kalau kita ada ilmu, kita kata mengarut dah ni. Ni mengarut. Itu saya kata nak ilmu betul, kata Imam Malik kata tadi. Imam Malik kata betul lah, kalau tak ada ilmu, boleh bawa kepada yang kita menghalalkan benda yang haram. Sebab tu perlunya ilmu. Ilmu tadi. Jadi kalau orang mengaku, mana kata dia tipulah ni. Wa kana awwalu syai' takallama bihi an qala ayyuhan nas afshu salam wa at'amu at'am wa sallu wan nas wan niyam tadkhuluna al jannah. Dan adalah awal suatu yang berkata ia dengan dia, bahawa bersabda ia, Nabi bersabda awal-awal kalam yang cakap waktu dia kata, hai manusia, siarkan dan masyurkan oleh sekalian kamu akan salam. Maknanya afshu salam, sebarkan salam. Nabi pesan kata, wa at'imut ta'am, kamu beri makan oleh sekalian kamu akan makanan. Kamu beri makan ke orang. Wa sallu wan nasu niyam, dan semayang sekalian kamu pada jalan padahalnya orang lain tidur. Yakni apabila datang malam hari maka orang semuanya tidur. Maksud kita bangun qiyamul lail, bangun tahajud. Ini pesan ni kata, wasallu wan nasu niyam, semayanglah sedangkan manusia pada waktu itu mereka tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kata Nabi, maka masuklah kamu ke dalam syurga dengan sejahtera. Itu pesanan Nabi SAW dalam 3 wasiat tadi. Ini adalah merupakan 3 perkara yang baginda SAW dia telah pun mengingatkan kepada kita dengan benda itu. Amal dah gitu, maka amalan-amalan yang membolehkan, dia kata tadkhulunal jannata bisalam, masuklah kamu ke dalam syurga sepenuhnya tadi dengan salam tadi. Wallahu a'lam.